Hari ini kita akan masuk kepada chapter 6 iaitu data description. So yang pertama kamu akan belajar 6.1 dahulu iaitu introduction to data. So kita ada dua jenis of data. Yang pertama adalah quantitative data ataupun ini melibatkan kuantiti. Yang kedua adalah qualitative data. Okey, ini biasanya melibatkan kualiti, contohnya color, jenis kereta yang mana kita tak boleh kira menggunakan numerical measurement. Kemudian quantitative data ni adalah data yang mana melibatkan benda yang kita boleh kira, sebagai contoh umur, berat, tinggi, markah UPS kamu yang rendah tu dan sebagainya. Kemudian quantitative data ni kita boleh bahagikan dia kepada dua jenis. Yang pertama adalah discrete data, yang kedua adalah continuous data. Discrete data ni adalah benda yang kamu boleh kira seketul-seketul. Sebagai contohnya number of student, 30 orang student, okay, 45 orang student. Numbers of cars sold, okay, berapa biji kereta, okay, berapa orang dalam satu family. Itu adalah discrete data, benda yang kamu boleh kira seketul-seketul. Manakala continuous data adalah data yang ada value over a certain interval. Contohnya berat student, okay, berat mungkin daripada 69.5 kilo kepada 150 kilo contohnya. The time taken to complete an examination, so mungkin ada orang boleh siapkan dalam masa 45 minit, ada orang boleh siapkan soalan dalam masa 1 jam 35 minit macam tu. Okay, dia over a interval. Income of a family, the amount of soda in a 150 ml can. Okay, so itu adalah continuous data, benda yang ada interval. So simple saja. Baik, kita pergi kepada example 1. Classify the following as qualitative or quantitative and discrete or continuous. Baik, weight adalah quantitative. Okay, quantitative. Kemudian dia adalah continuous sebab dia ada interval. Weight tu adalah benda yang ada interval ataupun benda yang ada decimal places, senang cerita. Grades in mathematics. So grades in mathematics adalah qualitative data. Okay, qualitative data. Sama ada kamu dapat A ataupun kamu dapat B ataupun kamu dapat C, macam itulah. Kemudian ini adalah discrete. Okay, discrete data. Kemudian examination marks in mathematics. So dia adalah quantitative. Okay, quantitative. Kemudian dia adalah continuous. Okay, continuous data sebab kita boleh dapat contohnya 19.5 markah, okay, ataupun 89.3, okay, macam tu. Weekly revision time, so dia adalah quantitative juga. Okay, kemudian dia punya data adalah jenis yang continuous. Okay, dalam hours mungkin boleh 1.9 jam ataupun 2.3 jam, macam tu lah. Kemudian shirt size, okay, ini adalah kualitatif dan dia punya jenis adalah discrete. Okay, so selesai untuk example 1. Next kita akan tengok apa dia ungroup and group data. Ini kamu kena tahu bezakan sebab bila dapat soalan kamu kena tentukan dahulu soalan tu sama ada group ataupun ungroup data sebab calculation untuk kedua-dua jenis ni sangat lain. So apa dia group data? Okay, group data ni biasanya dia ada interval. Sebagai contoh kamu tengok example 2A. Okay, height, okay, dia buat dalam interval 150 sampai 155 cm ada 2 orang. 155 cm sampai 160 cm ada 8 orang. So ini adalah jenis yang group data. Dia mesti ada interval. Manakala ungroup data are listed as a sequence or in the form of frequency table but without the use of interval. So sebagai contoh ya ini adalah ungroup data lah, obviously ungroup data. Tetapi ini kalau kamu nampak table, okay, walaupun dia table, dia bukan dalam bentuk interval ni. Okay, so dia still adalah ungroup data. Ingat, group data mesti ada interval. Itu yang membezakan dia. Okay. Baik, next kita akan tengok macam mana nak construct and interpret stem and leaf diagrams. Baik, apa dia punya purpose? Purpose dia adalah easier to see the range of values in your dataset and the relative frequency. Okay, so macam mana nak buat? Okay, ini ada cara dia tapi saya akan tunjukkan terus menggunakan example 3.
Baik, so soalan nombor 1, construct a stem and leaf diagram for the data below. Baik, ini kamu ada data. So ini group ke ungroup? Ini adalah ungroup data. So caranya adalah macam ni. Okey, kamu akan buat satu table macam ni. So ini adalah stem, ini adalah leaf. So katakan kita ada 12 ni. So kita akan letak macam ni. Ini 1, kemudian sini 2. Okey. Kemudian yang 13 ni, okey, so sini akan jadi 3. So cara bacaan dia adalah yang ini adalah 12, ini adalah 13 macam tu Kemudian kita ada nombor apa lagi? Kita ada nombor 2. So 2 1. So 2 1, kemudian 2 7. So dia akan jadi macam ni. Kemudian selesai, ini dah selesai. Okey, yang seterusnya 33. So ini 33, kemudian 34, kemudian 35. Ingat kamu punya susunan tu mesti teratur. Okey, ni in a straight line, ini pun in a straight line. Baru kita nampak dia punya distribution sekejap lagi. Okey, so satu lagi adalah 37. Kemudian yang seterusnya adalah 40. So 40 kita buat macam ni. 0 0, ada dua kali kan. Kemudian 41. Okey, kemudian kita akan tulislah sini key 1 2 means 12. Okay, so kita tengok kita punya distribution ni. Kalau kita tengok, kalau saya buat macam ni, so kita akan nampak dia punya peak adalah dekat 30 ni. Okay, data yang 30 lebih ni, di sini frekuensi yang paling tinggi. Okay, manakala yang lain tu biasa-biasa saja. Okay, di sini yang obviously dia punya peak ataupun puncak dia adalah pada data yang 30 lebih ni. Baik, kita pergi kepada soalan yang kedua. Complete a stem and leaf plot for the following list of grade on a recent test. So, macam biasa, kita akan buat macam ni dulu. Ini tulis stem, ini adalah leaf. Kemudian kita tengok data tu, kemudian kita akan susunlah. Baik, yang paling kecil sekali adalah 42. So, saya akan buat 4, sini 2. Kemudian next, data adalah 67. So 5 tiada, so saya tak akan letak apa-apa di sini. Kemudian next adalah 6, 67. Okay, next adalah 73. Kemudian 78. Kemudian next adalah 82, 84 dan 86. Dan next adalah 91, 94, 99. So kalau saya buat macam ni, okay, saya akan nampak graf ni dia adalah banyak di kawasan 8 dan 9, 80 dan 90. Okay, dan dia tiada data yang berada dekat bahagian yang 50 ni. Okay, so selesai untuk stem and leaf data. Okay, so itu sahaja untuk video kali ni. Kita akan sambung pada next video untuk subtopik yang seterusnya. Okay, itu sahaja. Thank you.